Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam video kali ini, siri yang ke-6. Sebelum ini kita sudah mempelajari secara basicnya apakah itu forex dan juga seumpamanya. Dan untuk video kali ini, maka tajuk sambungan pelajaran kita adalah margin dan leverage. Okey. Jadi kita jom sama-sama mempelajari benda ini. Baik. Apakah margin dan juga apakah leverage? Sebelum itu saya nak katakan bahawasanya dua benda ini adalah saling berhubung antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana kebiasaannya trader ni dia akan mengambil leverage yang tinggi untuk mengurangi margin dia untuk mereka ini memudahkan trade. Okey. Kerana apa? Okey, jom kita bicarakan tentang ini. Margin kita ambil dulu. Margin. Apakah itu margin? Margin dalam bahasa yang mudahnya adalah modal. Okey. Paling simpelnya adalah modal. Modal macam mana? Modal yang kita deposit. Okey. Modal deposit. Contohnya berapa dolar? Contohnya kita ambil $100. Okey. $100. Sebelum ini saya tidak ada katakan tentang harga ataupun kos bagi setiap pair. Tetapi saya ingin menyatakan sekarang ini bahawasanya setiap pair ada dia punya kos masing-masing. Okey, ada dia punya harga masing-masing. Harga dia adalah harga untuk kita dagangkan. Okey. Macam mana? Okey, jom kita tengok Kita ambil contohnya pair USD JPY. Kos dia adalah 2.00. Contohlah kan. 2.00. Kos untuk apa? Kos untuk kita dagangkan USD JPY. Bermaksud apa? Bermaksud kalau sesiapa trader kan nak tradekan USD JPY ini, dia mestilah ada paling kurang $2 baru dia boleh trade. Kalau tak ada $2, ada katakan 1.99, maka tak boleh untuk trade USD JPY. Okey. Kita sudah deposit $100, maka kita trade. Contohlah kita trade USD JPY ni $2. Maka akan ada lebihan sebanyak berapa? Sebanyak 98.00 modal kita itu kan. Maka 98 ini dia dalam kategori free margin. Okey. Kerana apa? Kerana 98 ni kita tak guna untuk dagangkan, tapi dia adalah baki yang kita tak guna. Simple tu je. Okey. Kita guna $2 sahaja daripada $100. Kenapa? Kerana apa $2? Kerana kita trade USD JPY dan kos dia adalah $2. Okey. Dan juga free margin ini akan sentiasa bergerak. Okey, sentiasa bergerak, berkurang ataupun bertambah mengikut ataupun berdasarkan keadaan semasa trader itu floating biru ataupun merah. Okey. Settle bab margin. Kita pergi kepada leverage. Apakah itu leverage? Leverage paling simpelnya adalah pinjaman. Okey, pinjaman. Pinjaman macam mana? Pinjaman yang dibuat oleh trader dengan broker. Okey. Kita pinjam dengan broker. Okey. Pinjam apa? Pinjamnya adalah kekuatan.
Broker ni dia sediakan kekuatan ni untuk trader supaya dia orang ni boleh trade dalam broker dia. Kalaulah dia ini tidak menawarkan leverage, kemungkinan banyak trader yang tidak akan trade dalam broker dia itu. Contohnya macam saya ini penggemar, orang kata boleh katakan penggemar SM. Kalaulah SM ini tidak buat leverage, maka kemungkinan saya tidak trade lagi di SM dan saya akan cari lagi broker yang menyediakan leverage. Okey. Macam mana kekuatan itu? Baik, leverage ini kita boleh sesuaikan dengan nisbah. Okey. Nisbah sahaja. Bagaimana dengan nisbah ini? Contohnya satu nisbah, okey, 100, satu nisbah 200, satu nisbah 500, dan semakin tinggi leverage itu, semakin berkuranglah kos untuk kita trade. Maknanya kita ni akan sikitlah guna kita punya margin tu. Okay, leverage ni kemungkinan dia yang pernah saya tengok selama yang saya trade ni, paling tinggi leverage-nya sampai tahap 1/3000. Paling tinggi tu dalam broker FBS dia sedia, dan juga GMIH dia sedia sampai tahap 1/3000. Kalau broker lain tu saya tak pastilah, kemungkinan lebih tinggi 1/5000 ataupun tak sampai. Okey, bagaimana berkaitnya antara dua ni sebenarnya? Okey, dia macam ni. Kalaulah kita tengok USD JPY tu, kos dia adalah $2. Kos dia adalah $2 kan. Contohlah tadi, kita sebagai trader, sebelum tu kita mestilah daftar dulu dengan broker kan. Ketika kita daftar itu akan adalah pilihan untuk kita pilih akaun mana kita nak ambil, sama ada standard ke, micro ke, ataupun ECN. Okey, contohnya kita ambil modal standard, akaun standard. Okey, akaun standard. Maka bila kita ambil akaun standard ini, bermaksud sama nilai margin USD JPY. Okey, kita ambil nilai USD JPY itu $2 kan. Okey, bermaksud kita sudah ambil standard, kita tak ambil micro, kita tak ambil ECN. Itu satu. Dan yang kedua, okey, yang keduanya adalah nisbah berapa kita ambil. Okey, contohnya kita katakan satu nisbah 500 itu untuk $2 kan. $2 ni $2 apa? $2 kos untuk USD JPY. Okey, bermaksud kalaulah kita ambil lebih daripada itu, contohnya satu nisbah 1000 katakan, kemungkinan dia akan menjadi 1.50. Apa dia itu? Kos untuk USD JPY ataupun dikenali sebagai margin yang diguna pakai untuk trade USD JPY. Maka selagi tinggi leverage yang kita ambil, selagi kecil kos bagi pair itu sendiri. Akan tetapi kita kena berhati-hati dan juga kita sentiasa ingatlah bahawasanya benda ini adalah risk dan juga reward. Okey, ada benda ni. Benda ni kita jangan tengok pada reward sahaja, kita kena tengok pada risk juga. Okey, maka inilah margin dan juga leverage. Margin adalah modal, leverage adalah pinjaman. Simple. Tapi biasanya orang ni margin mungkin mudah faham, tapi leverage ni susah sikit nak faham.
Okey. Simple sahaja. Kita ambil contoh ni, USD JPY $2 untuk nisbah 1/500 adalah kosnya $2 USD JPY. Bila kita ambil 1/1000 akan berkurang kosnya 1.5 RM1.5. Kalau lebih tinggi lagi 3000, mungkinlah beberapa sen. Dan begitulah seterusnya. Kalau kita kurangkan lagi, akan tinggilah kosnya. Jadi macam itulah. Kita ibaratnya kita tidak ada pun 500 ni ataupun 1000. Kita just ada kita punya deposit je. Kita deposit 100 kan, kita ada 100 tu je. Tetapi untuk menguatkan lagi, kita ada nisbah ini yang menjadi kita ni boleh trade pair ini sendiri. Kita boleh imagine 1/500 ni sama dengan $2. 1/500 sama dengan $2. Kalaulah 1/100 berapa? Dan 1/50 berapa pula? Kalau berkurang, makin tinggilah harga ni, kos USD JPY. Kalau kita ambil leverage 1/1, maka harganya akan menjadi mahal dan juga kita perlu deposit lebih banyak. Mungkin 100 ni tak cukup dan lebih banyak lagi lah, dalam $500 paling minimum. Ini adalah anggaran sahaja, kemungkinan lah. Jadi video kali ini margin dan juga leverage paling simple sahaja yang boleh saya bagi tahu. Maka kita bertemu lagi pada video seterusnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.